Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hazlina dan pada hari ini saya akan berkongsi bersama dengan anda cara-cara untuk membangunkan kandungan di dalam WooClap. First sekali, kita akan cari dalam web browser anda wooclap.com. Okey, so kita akan first sekali, untuk pertama kali kita akan sign up dahulu. Okay, so kita akan sama ada register for a new account dan juga klik next. Okay, bagi yang dah ada account, just log in. Yeah, so kita boleh register through Google, LinkedIn, Microsoft ataupun Facebook ataupun sign in with your university. So, apabila kita telah sign in ataupun log in, kita akan dapat satu paparan. Untuk mula, kita akan create event. Okay. So, bagi nama event. Okay, contohnya demo. Okay. Kemudian kat bawah dekat sini kita tengok ada beberapa soalan dan juga elemen lain yang kita boleh letakkan ke dalam WooClap kita. Okay, contohnya kita boleh ada multiple choice, kita boleh letakkan poll, kita boleh letakkan find on image, rating, open question, open-ended question, word cloud. Kita juga boleh letakkan find a number, matching, prioritization, sorting. Kita boleh letak juga fill in the blanks, brainstorming dan sebagainya, bergantung kepada apa yang kita nak tanya kepada student. Okay, so untuk a free subscription, subscription terhad kepada 1,000 orang pelajar untuk satu-satu event, dan satu-satu event is unlimited. Kita boleh reka bentuk banyak event, unlimited event, tetapi dalam satu-satu event hanya 2 soalan sahaja yang dibenarkan. 2 soalan sahaja yang dibenarkan. Kalau nak lebih, kita perlu upgrade lah kita punya subscription tu. Okay, so contohnya kat sini, so yang how to participate ni memang automatically ada, sebab how to participate ni dia akan letakkan information on how the students can enter our event, ataupun WooClap kita. Okay, so contoh yang saya nak bagi dekat sini, contohnya kita nak buat word cloud, contohnya. Kita nak campurkan word cloud, so kita letak dekat sini. Okay, so kalau kita lihat dekat sini, ada beberapa pilihan untuk word cloud kat sini, sama ada kita nak belajar tulis by list, senarai ataupun word cloud. Word cloud yang ni ataupun list. Okay. Kemudian kita juga boleh hadkan maximum number of characters. Yang ni optional. Kemudian multiple answers. Seseorang pelajar boleh hantar berapa banyak pun jawapan mereka. Kemudian all this moderator. Kita juga boleh click enable the likes on the answers. So participants will be able to like each other's answers. Contoh kat sini kalau kita letak. Kita juga, pelajar juga boleh hantar image, dan sebagainya. Dan kemudiannya kita juga boleh enable this stop words. Okay. Kemudian kita ada juga timer, kita nak bagi pelajar contohnya hanya jawab dalam masa 2 minit, so kita boleh set the timer. So bila dah habis, bila dah puas hati, kita klik save. Okay, so kalau kita nampak kat sini, kita dah ada the first question. Kemudian contoh lagi, kalau saya kata saya nak letakkan poll. Okay, poll kat sini. So, saya tanyalah.
Okay. So, kita juga boleh tukar dalam bentuk contohnya bar chart ataupun word cloud pun boleh. Bar chart pun boleh. Okay. Kemudian sama juga multiple answers ataupun kita boleh set the timer. Okay. Kemudian kita save. Okay. So, kita dah ada 2. So, untuk free subscription hanya terhad kepada 2 soalan sahaja. Okay. So, untuk pelajar, kita nak beri kepada pelajar soalan-soalan ini untuk start the booklet tu, kita boleh tekan di start. Start ni dan dia akan dapat paparan ini. So, kita hanya maklumkan kepada pelajar untuk masuk ke dalam wooklab.com. So, just type wooklab.com contohnya. This one. Dia akan dapat paparan ini dan kita masukkan the code kat sini. So, code kat sini kita bagi ME00AX ataupun OOAX. MEOOAX. So, MEOOAX. So, just click go. So, dia akan dapat, pelajar akan dapat paparan ni. So, dia akan mention kat sini lah. Okay, so kemudian klik submit. Okay, so dia akan letak sini answer submitted. So, kalau kita buka, kita dah nampak ada satu response daripada pelajar. So, it's a real time response. So, kita boleh tunjukkan ini di dalam kelas kita ataupun kita boleh kongsi kemudian dengan pelajar kita. Okay. Kemudian kita juga boleh ada kat sini beberapa pilihan. Kita ada results, kita ada the word cloud. Betul, yang tekan ini adalah tekan for the next soalan kita. Okay. So, pelajar juga boleh pergi. Dia akan dapat juga paparan yang tadi juga. Kemudian dia boleh start polling. So, submit. Okay, so kalau kita buka kita punya real time, kita akan nampak ada pelajar dah jawab 100% kat sini. Okay, so kalau kita kembali kepada paparan My Events tu, kita akan dapati, kita lihat nampak kat sini ada in progress. So, in progress maksudnya kita punya polling, kita punya questions tadi masih berjalan. So, kalau kita nak berhenti, sebab kita tak set the timer tadi kan. Okay, so kita just stop and edit. Okay, so stop and edit, dia akan balik kepada kita punya My Events tadi. Okay. Dan kalau kita lihat kat sini, kita juga ada dekat sini export. Kita juga boleh duplicate, kita boleh copy direct link, copy frame, iframe code, embed. Kita boleh reset dan kita boleh delete. So, reset maksudnya kita nak buat balik dan clear all the responses tadi. Kita boleh klik this reset. Okay. Satu lagi elemen yang ada di dalam Wooklab ini adalah, kalau kita pergi create event lagi satu, di butang di sebelah kanan ni kita ada add presentation. So, kita boleh add any PDF files, any PowerPoint, PowerPoint kita juga boleh kita add di sini. Contohnya kat sini kita boleh import kat sini PDF, PowerPoint ataupun Keynote. Dan PowerPoint ini juga boleh kita masukkan dalam bentuk PPT. Okay, PPT kat sini. So, kita contohnya add presentation. Okay, so kita nampak kat sini presentation uploaded. Sementara menunggu presentation kita uploaded dekat sini, kita boleh buat soalan kita ataupun poll kita dan sebagainya kita nak. Contohnya dekat sini, macam tadi saya masukkan.
Okay, so kita nampak kat sini kita punya presentation has been uploaded dekat sini. Okay, so kita klik insert questions bila kita dah siap kita punya questions ni. So kita klik insert questions. Okay, so ini video yang menunjukkan bagaimana kita nak buat ya. So just tutup saja. Okay, so kita nampak kita punya questions yang kita telah bangunkan tadi. Ini all the start slides yang kita ada dalam presentation kita. Okay, so yang how to participate is the first one. Kita nak tunjuk pada student, so kita tunjuk kat sini the instructions. Okay, kemudian soalan, katakan soalan yang pertama ni kita nak start dekat sini, so kita insert lah dekat situ. Okay, so yang last tu, soalan 3 tu kita nak letak dekat sini contohnya. Okay, so kita boleh letak. Okay, so kita kemudian ni klik save. Okay, so kita akan dapat kat sini. Yeah. So untuk kita nak start, start the presentation dan soalan tu, kita boleh klik di sini di start. Okay, so dia akan keluar kita punya slide. So kita boleh bagilah, kita bagi terangkan slide kita, okay, dan sebagainya, topic learning outcomes dan sebagainya. Kemudian keluar the instructions how to participate. So pelajar perlulah masuk ke wooclap.com, kemudian just click the code ini. Macam tadi juga. Kemudian kita boleh tekan yang sini. So we have the first question. So pelajar boleh menjawab dan kita akan nampak the real time dekat sini. Okay. So kemudiannya bila dah habis kita nampak the result dan sebagainya, kita kemudian tekan seterusnya, dia akan balik kepada kuliah kita. Kita teruskan kuliah, teruskan. Okay, sehinggalah kita jumpa kepada the next question. So kita boleh juga share our results ini through our presentation in real time. Okay. Okay, so katakan selepas ini kita ada update, update ada penambahan baru di dalam kita punya slide ni. So kita boleh juga tekan update presentation dan kita masukkan sahaja the new slides ke dalam this one. Kemudian kita akan klik the save button. Okay, so kita akan. So, it's a simple tool, kita boleh gunakan di dalam online teaching kita. Sementara kita nak bagi kuliah tu, kita boleh masukkan insert our activities ke dalam kita punya presentation menggunakan Wooclap. Okay, so itu sahaja. Terima kasih kerana mendengar. Selamat mencuba.